Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bi nurika ihtadaitu wa bi fadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Dhunubi bayna yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah biiznillah pagi ini kita menyambung bacaan kitab kita pada muka surat 84. Soalan yang ke-51, apakah matlamat bersahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Bersahabat merupakan sifat yang mulia, apatah lagi dengan orang yang mulia. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahabat dengan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an dalam peristiwa hijrah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sahabat ini kalau orang Melayu pun menyebut dengan kalimah atau istilah sahabat juga. Tetapi sahabat ini asalnya adalah daripada bahasa Arab. Ya, dan kalau kita lihat bahasa Arab, ada banyak sebenarnya kalimah-kalimah dalam Arab ini yang membawa maksud sahabat. Cumanya setiap kalimah itu dia membawa kepada pengertian-pengertian dan maksud-maksudnya yang tertentu. Saya bagikan contoh antara kalimah-kalimah Arab berhubung dengan maksud sahabat ini. Anis, umpamanya. Anis dengan makna sahabat. Khidrun pun makna sahabat juga. Khalil
itu pun dikira sahabat juga. Makanya kita menemui kalimah Ibrahim Khalilullah. Ibrahim sahabat Allah. Apakah Ibrahim alaihi salam bersahabat dengan Allah sama macam saya menyebut Ustaz Salihuddin bersahabat dengan anak-anak muridnya di Taman Permata? Tentu tidak sama. Ya, pengertiannya sahabat juga, tapi Khalil. Nah, tu sebab dia dengan Allah tu bukan dengan makhluk dah. Itu antara makhluk dengan Khalik. Maka kalimahnya Khalil. Ia memang maksudnya sahabat, tapi lebih pada tu maksudnya lagi. Bukan sebagaimana bersahabatnya sesama antara kita manusia ni. Kemudian Rufqah juga makna sahabat. Rifqah sahabat juga. Rifaq, Rafiq pun sahabat juga. Sahib juga dengan maksud sahabat. Sadiq pun maksudnya sahabat. Dia tengok Piramli punya filem. Ya Sadiq Sigaraja, kata dia. Nah, Sadiq. Sadiq tu makna sahabat. Pandai Piramli ni. Dia kaji bahasa Arab macam mana tak tahu. Dia panggil Sadiq Sigaraja. Kena semacam je si Sadiq ni. Sadiqah. Itu pun sahabat. Atau sahabiah. Dia yang sebenar, yang jujur. Kemudian Al-Maula. Maula juga sahabat. Maksud dalam bahasa Melayu kita lah. Tapi Maula ini ibu-ibu, diguna pakai antara tuan dengan hamba. Tuan dengan pembantu dia. Dia ni Maula kepada Fulan bin Fulan. Maula tu. Jadi itu takkan sahabat hamba dengan tuan. Tapi Maula tu, dia ada maksud dalam environment, wakil atau suasana di waktu itu. Ya. Kemudian Nadim. Nadim pun dengan maksud sahabat. Ya, dalam pahlawan Melayu ada nama Hang Nadim. Hang tu sahabat dah begitu. Baik. Kemudian kalau sahabat yang rapat betul, kita panggil sahabat yang intim gitu. Itu dalam istilah Arab juga dia sebut Hamim. Tapi kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah menceritakan satu daripada nama neraka ialah Hamim. Hamim dengan maksud air panas yang menggelegak di dalam api neraka Jahanam. Hamim juga. Hamim yang kita maksud di sini dengan makna sahabat yang karib. Nah, sebab itu tengok di mana duduk letaknya kalimah yang berkenaan. Supaya masuk kesesuaian. Ya, atas apa yang kita baca dan kita lihat untuk kita faham. Kemudian, kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita panggil sahabah. Mungkin ada yang perlu tutup suara kot pasal saya dengar reflection ya. Terima kasih tolong tutup suara tu. Baik, kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil sahabah. Kalau seorang itu sahabi. Sahabi seorang. Sahabat, sahabah ramailah. Jadi dia kata dalam hidup kita mesti bersahabat dan memang itu merupakan ajaran Islam. Itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikelilingi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Penuh yang mengelilingi dikeliling dia. Yang paling rapat 4. Bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali.
Kemudian ada 10 sahabat yang dijamin syurga. Seterusnya turun ke bawah, sampailah pada angka lebih kurang 100,000 orang. Itu sahabat. 100,001 itu sudah tabi'in, kata ulama. Sahabat Nabi ada 100,000 orang aja. Ada sahabat yang sempat bersama Nabi. Nabi dah wafat, dia hidup lagi, terus lagi berjuang. Ada sahabat, dia wafat dulu. Nabi tak wafat lagi, tak meninggal lagi. Ya, ada sahabat tu dapat sekejap, sekali mbah tengok Nabi, dia pun pergi musafir. Lama tahun-tahun balik, Nabi dah wafat. Macam-macam pesen. Jadi, makam sahabat pun berbeza-beza. Jadi, semua 100,000 dia panggil sahabah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun dipanggil sahabah. Nah, tapi makam Sayyidina Abu Bakar ya, sebagai sahabah tak terbanding dengan sahabat-sahabat lain. Nah, itu. Tapi sahabat juga. Itu yang saya maksudkan tadi. Ya. Kalau kita menemui kalimah-kalimah tu, kesesuaian dengan suasana tu, kita kena reti relate. Ya, kita tahu bahawa mana pun Abu Bakar ni khairun nas fi zamanihi ila yaumil qiyamah. Ya, Abu Bakar ni sebaik-baik manusia pada zamannya sehinggalah hari kiamat. Tidak ada siapa boleh menandingi Saidina Abu Bakar. Kemudian syariat Islam memang mengajar hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, di samping kita berhubung-hubungan dengan Allah, mesti ada hubungan dengan manusia. Maka cara nak menghubung dengan manusia bagaimana? Antaranya ialah sahabat. Selain daripada itu, jiran. Selain perhubungan tu, namanya isteri, suami. Ini melalui perkahwinan. Ipa, duai. Itu semua hablum minan nas. Maka kalau di luar rumah, itulah dinamakan sahabat. Ibu-ibu pun ramai kan, para sahabiah. Rakan-rakan ibu-ibu, sahabat-sahabat. Saya pun ada juga sahabat-sahabat saya, semua orang ada. Jadi bila kita bersahabat, di sana ada beberapa manfaat yang matlamat dalam bersahabat. Sekurang-kurangnya di sini dia letak 3 matlamat. Pertama, memberi nasihat. Ya. Ad-dinun nasihah, Nabi kata. Agama itu adalah nasihat. Sentiasa nasihat menasihati. Kalau benar sahabat, kalau benar ya, kita redha je lah. Benda silap kita buat sahabat tegur, terimalah. Sakit hati ustaz, memang sakit. Rasa marah saya ustaz, tak apalah nak marah. Tapi kena terima. Itulah nilai sahabat tu. Dia membetulkan kita, dia tegur kita, itu. Kadang-kadang, macam contohlah, contoh mudah. Kalau boleh jadi contoh. Kami ustaz-ustaz ni, ibu. Kadang ada anak-anak murid tengok salah. Ya, tak kena. Kita pun manusia biasa. Tapi pasal dia anak murid tu, dia nak tegur tu, dia segan, ibu-ibu. Nah, maka anak murid boleh cari siapa dia sahabat karib ustaz ni, bagi tahu. Sahabat tu boleh tegur. Ya, itu manfaat pertama. Memberi nasihat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bandingan di antara kamu satu sama lain seperti tangan kanan dan tangan kiri. Membersihkan di antara keduanya. Nabi kata. Jadi jangan khianat dalam bersahabat. Ya, jujur dalam bersahabat. 2, mengambil berat. Ya, caring. Togetherness. Sentiasa bersama. Ambil berat. Perihal sahabat. Boleh jadi dalam, kalau busy sangat, sebulan sekali call, just to say hello, how are you, cukup lah. Kan? Dan kita sahabat. Kalau boleh seminggu sekali, okey. Kalau tiap-tiap hari, takut muat jelak pula. Ya, dia kena ada jarak juga. Sebab itu sembahyang Jumaat, Allah buat seminggu sekali. Kalau hari-hari sembahyang Jumaat, tak tahulah ibu-ibu kan.
Nah, jadi kadang-kadang timing aturkanlah. Kita ada diary, sekarang ni semua dalam handphone. Letakkan, saya taruh tu ibu-ibu, tarikh-tarikh. At least saya ambil sebulan sekali aja. Sebulan sekali, tarikh ni, pukul sekian, telefon dia ni. Pukul sekian, telefon orang ni. Sebulan sekali. Adalah 5-6 orang yang rapat. Kalau tidak, 10-11 orang yang bersama belajar dengan saya. Itu memang, saya selalu buat call tu. Kena rapat ibu-ibu. Kadang-kadang, kita jadi renggang pasal jarang bertemu. Jadi kalau tak bertemu di alam zahir begini, dapat bertemu di alam media macam ni pun okey dah ibu-ibu kan. Sekurang-kurangnya ada communication. Ada hubungan perantaraan tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, matlamat bersahabat ni memberi pertolongan. Tolong sahabat setakat mana yang kita mampu tolong, kena tolong. Nabi SAW dia tak pernah ibu-ibu yang namanya sahabat ada masalah dia biar tak tolong tak. Semua Rasulullah akan tolong, Masya Allah. Bahkan ada sahabat yang nak pinjam duit dengan Nabi. Nabi sendiri tak ada duit. Dia berkata, insya-Allah esok kamu datang, saya bagi pinjam. Kenapa? Kerana Nabi tak ada duit. Sahabat tu balik, Nabi pergi cari orang lain pinjam dulu. Ambil duit pinjam tu, pinjamkan dekat sahabat. Itu Rasulullah. Nabi mengajar nilai persahabatan ini. Tolong. Bersama dengan dia dengan jujur. Pernah satu hari, seorang sahabat tu, tiba-tiba macam terperanjat. Macam terlatah lah. Tapi bukan melatah, dia macam terperanjat. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Macam tu. Jadi sahabat lain tengok, entah ni kenapa pula? La haula wala. Dia berlari-lari. Pergi jauh ke satu lembah. Dia turun. Tengok-tengok Nabi SAW berdiri di situ. Ya. Nabi tak ada marah. Cuma Nabi tanya, kenapa lambat? Sudah 2-3 hari dah aku berdiri di sini. Duduk sini, tunggu kamu. Rupanya sahabat ni, janji dengan Nabi, nak jumpa di suatu tempat. Tempat tu lah. 2 hari lepas, dia terlupa. Dia pergi-pergi tengok Nabi ada lagi tunggu. Nampak? Bagaimana nilai persahabatan yang Nabi beri kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam peperangan Badar. Ada sahabat yang miskin masuk perang, pedang patah. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, patah dah pedang ni. Perang baru mula, tak habis lagi. Itu yang Nabi cepat-cepat ambil, lepas tamat, Nabi doa, Nabi usap gitu, jadi bercabang 2. Dia panggil pedang Zulfikar. Dia atau pedang Zulfakar tu, itu Sayyidina Ali yang bawa. Dia cabang 2 kat ujung. Jadi Nabi tolong walaupun tengah perang. Apalagi dalam suasana-suasana yang lain, memanglah. Jadi bila bersahabat, sentiasa memberi pertolongan. Situlah kekuatan kasih. Ya, nilai persahabatan itu jadi kuat. Begitu juga, mungkin tambahan daripada 3 matlamat di atas, iaitu menenangkan jiwa apabila dapat bertemu dengan sahabat, berbincang, dan meluahkan perasaan. Dia tenang jiwa bila kita jumpa sahabat. Kalau jumpa sahabat, tengok ke dia, kita jadi makin serabut. Itu bukan sahabat ibu, itu musibat namanya. Ya. Dia sahabat ni mesti dia tenangkan kita. Kami ibu-ibu sentiasa dia bertemu dan berbincang. Live macam ni yang kami grup 10 orang yang belajar. Ibu-ibu bayang, semua tu ustaz aja. Terang-terang je ibu, mana ada income. Tiba-tiba baru ni 41 orang ditarik tauliah semua. Peninglah kepala buat master ni ibu nak cari duit. Duit banyak nak pakai. Tapi kami sentiasa keep in touch. Bincang tu bincang ni, buat poster kutip derma lah, itu ini macam-macam kita cuba. Akhir selesai masalah. Tak adalah mewah apa, tapi lepaslah macam tu. Jadi sentiasa bertolong-tolongan dan bila jumpa sahabat, hati kita senang, seronok. Memang ada sahabat yang
sungguh-sungguh sangat menghiburkan. Dia di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada sahabat yang dia ni kita panggil kaki lawak, dia suka buat jenaka. Sehingga Nabi suka, kalau dia tak ada Nabi tanya mana Muaiman. Dia Muaiman nama dia radhiyallahu anhu. Nah. Jadi dia buat lawak, dia pun sahabat. Jadi seronok bila jumpa. Soalan yang ke-52. Apakah akibat bersahabat dengan golongan yang reda dengan nafsu? Ya, kita tak menafikan kita ni ada nafsu semua. Nafsu itu alat. Cuma ada sahabat yang kita bersahabat dengan dia. Nafsu tu jadi matlamat. Tu kita susah tu. Jadi soalannya ni, apa akibat dia? Ya, kalau kita stay, keep on dengan orang-orang yang atas hidupnya nafsu aja. Dalam hal ini, sewajarnya dijauhi daripada bersahabat dengan golongan yang jahil. Itu yang pertama. Elakkan bersahabat orang yang jahil. Orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, kerana kebodohan dia itu akan menyesatkan kita nanti. Elakkan. Zalim. Ini memanglah orang zalim buat kawan. Buat apa kan? Jahat. Fasik. Dan juga yang meredai nafsunya. Dia hidup dengan nafsu aja. Hal ini demikian kerana boleh menatijahkan sifat mazmumah. Hasil daripada terpengaruh dengan cara dan gaya sahabatnya. Jadi kalau menyebut ilmu tasawuf ni nak mematikan sifat mazmumah. Menghidupkan sifat mahmudah. Jadi berlawan antara mahmudah dengan mazmumah. Tiba-tiba kita bersahabat dengan orang yang hidup atas sifat mazmumah. Macam mana? Macam mana dia boleh nak bantu kita untuk lawan sifat mahmudah? Akhirnya akan jadi rosak dan binasa semua. Meredai nafsu boleh membawa kepada 3 bencana. 1, takbur. Ini kita sudah lihat nasib yang dialami oleh Azazil. Dia bila dia takbur, dia dihina, dikutuk oleh Allah hingga hari kiamat. Dan takbur ni ibu jahat. Dia melahirkan satu sifat yang lain. Kufur. Engkar. Setelah dia sombong. Maka Allah Ta'ala menyebut aba wastakbara. Aba tu enggan, dia deny. Deny syndrome. Apa benda Islam-Islam ni? Apa barang agama-agama ni? Dia menolak, dia aba, dia enggan. Wastakbar, jadi dia takabur. Ujung tu Allah kata wa kana minal kafirin. Jadi orang-orang yang kafir. Itulah setan tu. Pertama enggan. Kedua takabur datang. Ketiga dia jadi kafir. Dia kerana menentang akan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, takabur ni bukan dengan manusia aja. Takabur dengan Allah boleh berlaku, na'udzubillah min zalik. Takbur dengan Rasulullah boleh berlaku. Dia banyak suasana ibu-ibu. Bukan takbur sombong kita dengan kita aja. Saya kira ibu-ibu pun sebahagian telah melihat viral baru-baru ni seorang budak perempuan usia berapa ke 20-an rasanya yang buat live video di satu stop center untuk bahagian lawak-lawak jenaka ni. Mula pakai tudung elok-elok. Dia lepas tu dia beritahu nama dia. Dia dah hafal 12 juzuk Al-Quran. Kemudian dia buka tudung. Lepas tu dia buka baju. Dia sehingga na'udzubillah lah. Depan orang. Bangga dia. Itu dia panggil takbur. Tu takbur tu.
takbur depan Allah, takbur dengan Quran, takbur dengan Nabi, takbur dengan umat Nabi yang beriman. Sombong tu takbur. Dia tunjuk, dia act, dia boleh buat semua. Buang baju. Tengok ibu-ibu, kalau Allah sudah tidak berkat 12 juzuk, apa pun tak ke mana dia. Saya tak pernah, tak adalah selalu ibu-ibu. Tapi sampai dah lah di London, saya dah sampai. Manchester, saya dah sampai. Adalah beberapa di daerah di Europe. Di jalan kawan-kawan dululah. Saya tengok di London, di Manchester, dua tempat ni saya jumpa ibu-ibu. Orang-orang putih, Mak Saleh ni dia berjalan. Especially di London lah. Dia ada bawa papi dia panggil. Ibu-ibu pun tahu papi dengan maksud anak anjing tu lah. Anak anjing. Papi ni jenis kecil aja. Jalan terkedek-kedek. Jenis anjing macam mengada-ngada tapi manja. Ada jenis macam tu. Telinga gelebeh. Bulu mata dia ke bawah. Nampak mata celah bulu goyang-goyang kepala. Dia jenis ngada-ngada sikit. Tapi dia manja. Itu dia panggil papi. Nah, orang-orang Inggeris yang tua-tua, yang anak-anak dah keluar tinggalkan dia orang ni. Dia berjalan dengan papi ni lah, bawa dengan rantai dia berjalan. Tapi saya lihat ibu-ibu, anjing ni, dia pakai baju. Dia ada ribbon atas kepala ni, setengah ni. Bahkan ada ribbon spek tu, cuma mata mahal pun dia pakai warna hitam. Jalan tepi pantai kat jalan raya. Saya tengok kat London. Jadi ibu-ibu anjing pun ngerti pakai baju. Daripada tak baju, anjing pakai baju. Bukan ada otak, ada akal anjing ni. Tak apa, binatang, haiwan kan. Tapi manusia itulah dia. Bila dah datang takbur, daripada ada baju, dia buang baju. Mana lebih baik dia dengan anjing ibu-ibu? Jadi kalau kita cakap, orang marah. Marah orang. Ustaz ni ngata-ngata orang anjing. Memang anjing pun perangai macam tu. Ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka macam binatang ternak teruk pada tu. Lembu pada nilai mati atas sifat korban kepada Allah. Mati atas nama Allah tentu ada nilai. Tapi kalau sudah takabur ibu-ibu hilang nilai kita. Tapi buka baju depan orang la ilaha illallah, tak erti kemalu. Ini semua tanda-tanda hari kiamat ibu-ibu. Perempuan tu buat perangai. Yang kedua, insaf yang sedikit. Adalah rasa menyesal pada Allah, tapi sikit je. Sebab itu kita katakan dunia ni ibu-ibu, ialah dunia-dunia lah. Kita nak dunia kan. Tapi memang Allah pesan berpada-pada lah. Bila mati dah sampai ibu-ibu tak tahu mana pun. Saya tengok je ibu-ibu, yang mati ni tak kira lah bapa menteri ke, orang awam ke, ustaz ke, ustazah ke, bekas ketua hakim negara ke, apa benda tak kisahlah. Saya tengok ibu-ibu habis-habis lama lah diviralkan. Ini dimaklumkan. Ya? Adik-beradik saya seorang dah meninggal. Ataupun si anu meninggal, ustaz ni meninggal. Sedekahkan Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. So, dia send. Nanti menyambutlah Al-Fatihah, Allahumma ufirlah wal firlihi ke apa. Dia lah masuk-masuk. Saya perhati tengok habis-habis lama sehari je ibu. Kadang-kadang dalam 15 minit tak sampai. Orang tengah Alhamdulillah ya Allah meninggal dekat Al-Fatihah, Al-Fatihah. So, masuk satu yang lain punya WhatsApp. Orang fokus tu langsung lupa yang tu dah. Itu je bu kita ni, nilai kita. Apa sangat? Tak rasa hebat takabur. Tunggu mati tengok. Berapa minit je orang ucap. Lepas tu orang tak ada dah. Tak cerita dah kita dalam WhatsApp. Sahabat apa ke tak ada dah. Orang nak cerita topik lain dah. Harga gula naik, minyak masak lah, ayam lah. Tak cerita dah kita. Yang nak sombong sangat. Allahu Akbar ibu ya. Jadi, itulah kita Malaysia ni pula ibu-ibu, kadang-kadang undang-undang tu, untuk jais ke jawi ke jabatan agama ni, nak ambil tindakan dia pun bukan boleh pakai, pakai nak gitu je. Dia ada section apa, takat tu lah. Tenda 2,000. Puak-puak ni pula, dia tahu ibu-ibu. Kau buat takat ni je habis tinggi, ni tenda. Dia dah tahu dah, dia pun banyak lawyer dengan dia tu. Kita minta Allah Ta'ala tetap jaga iman dan Islam kita. Jadi dia insaf,
Tapi sikit. Setengah di kalangan setengah ni apabila duduk atas nafsu. Berlaku kematian ahli keluarga. Dia insaflah sekejap. Tutup TV hari tu. Tanam jenazah lepas asar. Isyak setengah-setengah dah buka cerita Korea dah. Dah tak ingat dah. Kubur pergi sehari ya. Lepas tu tunggu hari raya pula. Selang setahun. Tahun tu tak dapat cuti. Selang dah 2 tahun pula. Sekejap dia ingat mati tu. Lepas tu seolah-olah mati tu tak ada. Ni orang yang atas nafsu insaf dia tu sedikit. Taubat dia tak banyak. Yang ketiga, menunjuk-nunjuk dengan gah. Ini orang panggil ujub. Dia ajib. Dia berasa hairan ke atas diri dia sendiri. Berasa hairan. Ini pun tak bagus ibu-ibu ya. Sangat tak elok. Itu sifat mazmumah. Sifat-sifat yang dia kira tercela. Mudah-mudahan dijauhkan Allah. Kedudukan di sisi Allah. Soalan yang ke-53. Bagaimanakah jika ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah? Kita ni di sisi Allah ni macam mana kedudukan? Jawapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala 'indah fa inna Allah 'azza wa jalla yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi." Maksudnya, sesiapa yang hendak mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah dalam dirinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kedudukan hamba di sisinya, sebagaimana hamba meletakkannya dalam dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini dhaif pada sanadnya, tetapi terdapat sokongan dan syahid, yakni kesaksian daripada hadis Anas radhiyallahu an di sisi Al-Darul Qusni radhiyallahu an, dan hadis Abu Hurairah dan Samurah radhiyallahu an di sisi Abu Nuaim radhiyallahu an dalam Al-Hilyah. Nah, hadis yang kita baca ni ibu kata dia, hadis ni dhaif. Yang ni. Tapi kalau kita ambil konten dia, main point dia yang Nabi sebut, di sana ada hadis yang lain, dan hadis itu hadis sahih. Jadi walaupun ni dhaif, kita boleh terima untuk fadail amal. Dia untuk kelebihan beramal. Jadi Nabi kata begini aja. Siapa pun kita, kalau nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, tengok kita tu dengan Allah macam mana. Tu aja. Itu ajalah. Kan asasnya Allah sebut, fazkurni azkurkum. Fazkurni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu ingat aku ingat kamu, kata Allah. Dan kalau kita ingat, Allah ingat. Itulah kita di sisi dia. Kan? Kalau kita lupa Allah, Allah pun berpaling lupa pada kita. Itulah kedudukan kita di sisi Allah. Allah tak pandang kita. Karena kita pun tak pandang. Macam ayat yang kita baca selalu. Bila sampai hari kiamat, ada orang yang matanya buta. Ma'isyatan bonka. Buta mata dia. Lalu dia tanya, dia kata, "Ya Allah, kenapa saya buta ni? Atas dunia saya tak buta pun." Lalu Allah jawab, di atas dunia kemarin, memang mata zahir kamu tak buta. Tapi kamu membutakan mata hati kamu. Kamu buat tak reti je dengan agama aku.
Buat tak tahu je ke Nabi aku. Makanya hari ini mata kamu dibutakan. Nah, jadi dia tu di sisi Allah berdasarkan dia tu macam mana? Be yourself. Okay. Kita tu macam mana? Kalau kita ambil berat Allah, Allah ambil berat kita. Kalau kita pun berlebih kurang dengan Allah, Allah pun berlebih kurang dengan kita. Kita tu macam mana? Kita tu. Ya? Itu sebab penting amal ni. Jadi sampai mata buta di masa besok, baru nak menangis tak ada guna. Ulama-ulama ibu-ibu membahagikan mata ni kepada 4 bentuk. Itu dibagi tahu oleh para ulama. Pertama, mata zahir. Yang ini kita nak tengok ni. Dia gunakanlah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kewujudan Allah. Mata zahir ni. Yang kedua kata ulama, mata nafsu. Ni yang jahat ni. Yang tadi itu ditunggangi oleh nafsu. Mata tu menengok dia nafsu semua. Yang ketiga, mata akal. Itu boleh tahan sikit lah. Tapi tidak boleh berhenti pada mata akal. Mesti berhenti pada yang keempat, mata hati. Nah, orang-orang yang berdiri di atas mata hati ni aja. Itulah kedudukan dia akan jadi mulia di hadapan Allah. Kalau dia dah hidup dengan mata nafsu, macam mana? Kan? Jadi, Nabi kata tengok kita tu macam mana. Hadis ini dhaif, baik. Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala di dalam berkata dalam hikmahnya, kitab hikam dia lah. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ya, dia daripada Iskandariah, yakni Mesir. Apa dia kata? Iza aradata an ta'arif qadaraka 'indah fanzur fi maza yuqimuka. Itu kata dia. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan pada bahagian apakah Allah menempatkan kamu. Kita tu dekat mana Allah letak? Situ kita tahu kita di sisi dia. Kedudukan seseorang dan kemudahan yang didapatinya menjadi kayu ukur nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi ketaatan atau sebaliknya. Justru orang awam berkata, jika kamu hendak tahu kedudukanmu, lihat tempat kamu didirikan, yakni di tempat. Kita tu berada di posisi mana? Ahli ibadah atau ahli maksiat. Itu umumnya. Ya. Kalau kedudukan tu pada ahli ibadah, insya-Allah min indik. Kita dekat di sisinya. Tapi kalau sekiranya ahli maksiat, itu faham sendirilah. Jadi kita tahulah kita ni. Orang lain tak tahu, ibu-ibu. Rahsia kita. Kan? Depan orang nampak elok. Belakang, kita je yang tahu. Allah tahu. Jadi kita sukatlah sendiri. Setahu mana kita. Supaya macam Nabi SAW. Kita nak tahu makam kita di sisi Nabi dekat ke jauh. Tengok kita sendiri. Banyak mana selawat sehari. Gitu je. Kalau banyak selawat makin hampir ke Nabi, makin dekat syafaat. Tapi kalau selawat tak ada, jauh lah. Quran pun tak baca, solat tak buat, tentu jauh dengan Allah. Itu kata Nabi, tengok kamu tu sendiri. Jadi mari kita perbaiki diri. Kita jadikan diri kita ni sebagai orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Ahli ibadah. Bukan ahli maksiat. Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala berkata,
Hal ini demikian kerana setiap kedudukan mengikut kadar seseorang. Ini mungkin agaknya kalimah peribahasa orang-orang Melayu, bukan salah ibu mengandung. Ya. Nah, bukan. Jangan salahkan ibu mengandung. Jika menghadap dunia, nescaya dihinakannya. Memang kan dunia tu bangkai. Ketika Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an berjalan dan beriringan dengan beberapa orang pengawal dia. Masa itu dia jadi khalifah. Tiba-tiba Saidina Umar berhenti, di hadapan dia ada bangkai kambing. Menangis teresa-esa Saidina Umar. Sehingga menghairankan para pengawalnya. Lalu Umar ditanya, mengapa kamu menangis wahai Umar? Apa yang tanya teruk sangat ni? Lalu Umar menjawab, inilah dia dunia. Inilah dia dunia ni. Bangkai, dia tunjuk bangkai tu. Dan inilah yang diburu dan dikejar oleh manusia. Alangkah ruginya mereka. Menangis Umar. Dunia ni menipu, kata Umar. Dan memang begitu. Makanya, jadilah kita tu hina. Jika sibuk dengan makhluk, nescaya dipalingkannya. Ya, sibuk dengan makhluk, tinggallah Khalik. Akan terpaling nanti, na'udzubillah. Jika dihadapkan dengan amalan, nescaya ditolongnya. Dan jika dibuka bagimu pintu ilmu, nescaya dia menghendakimu. Jadi ada 4 kedudukan manusia ni di hadapan Allah. Sama ada dia dihinakan, dipalingkan, ditolong, atau memang Allah redha kat dia, nak ke dia. Yakni atas sifat ilmu. Pintu ilmu tu. Cari ilmu. Kita dapat redha Allah. Niat kerana Allah. Dapat redha. Yang tu. Ya. Soalan yang ke-54. Apakah kurniaan Allah terhadap mereka yang berkhidmat kepadanya? Jawapan, sudah pasti terlalu banyak kurniaan Allah kepada orang yang berkhidmat dengannya. Ya. Kita berkhidmat dengan kerajaan Malaysia pun ada gaji, allowance, bonus. Tambah berkhidmat dengan kerajaan Allah. Tentulah banyak yang Allah boleh bagi, dia maha kaya. Hal ini amat jelas berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebut dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ya, minhaj maknanya neraca sukatan. Manhaj. Kaedah-kaedah untuk menjadi ahli abid. Disebut dalam kitab tu ada sebanyak 40 kelebihan. Ini yang ditulis oleh Imam Ghazali. Adapun di sisi Allah tentulah terlalu banyak. Ya. Antaranya pertama, mendapatkan pujian. Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapat pujian makna mendapat rahmat, mendapat kebaikan dia. 2, diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa berkhidmat untuk agama ni, Allah muliakan dia, Allah agungkan dia. 3, dicintai oleh Allah semasa hidup di dunia. 4, selama hidup di dunia kerana taat dan tawakal sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjadi wakilnya dalam segala urusan. Semua urusan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Yang ni kalau dah boleh pergi tahap situ tu macam ni, hebatlah ibu-ibu. Kita kena usahalah.
Maknanya putus makrifat. Itu dan kalimah orang-orang Melayu. Putus makrifat mana saya habis putus semua. Bagi Allah je. Biar dia buat kerja, dia tahu macam tu. Ya. 5. Segala rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bab rezeki saya teringat. Saya ulang balik, kita kongsi balik peringatan ini. Dikisahkan peristiwa zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan, dia di pesisiran pantai. Kemudian ternampak seekor semut. Semut ni menggigit selai rumput. Jadi Nabi Sulaiman terberhenti tengok semut ni. Semut ni berjalan-jalan bawa rumput sepit kat mulut dia. Sampai tepi pantai, dia pukul ombak. Dia bila ombak pukul dia, dia terapung semut ni. Dia main dia ombak makin lama, makin ke tengah, makin ke tengah. Nabi Sulaiman tengok tiba-tiba, nampak berkocak air tu, timbul seekor katak yang besar. Semut ni pun naik belakang katak ni. Katak tu pun macam speedboat pergi menyelam, hilang. Takjub Nabi Sulaiman. Kata, kemana pula semut dengan rumput ni? Tunggu, lama tak lama, timbul balik katak tu tadi. Dia pun safe landing dekat tepi pantai. Semut pun turun, katak pun masuk laut balik. Ada katak dalam laut zaman Nabi Sulaiman tu. Ya. Jadi berjalan semut tu, masa itulah Nabi Sulaiman tegur. Kan Nabi Sulaiman boleh bercakap kan dengan binatang. Kata Nabi Sulaiman, wahai semut, benda apa yang saya tengok ni? Saya nampak kamu pagi-pagi macam ni, bawa rumput menyelam hilang, naik-naik rumput dah tak ada. Oh, dia kata begini, wahai Nabi Allah Sulaiman, saya ni shift pagi, kawan saya shift petang. Jadi saya pagi, Allah perintah tugas saya bawa selai rumput. Saya punya speedboat katak tu lah. Nanti turun masuk dalam laut tu, di dasar laut tu ada batu karang. Dasar laut tu. Batu karang yang besar tu dia berlubang-lubang. Dalam lubang tu ada seekor ulat, wahai Nabi Allah Sulaiman. Dan ulat dalam lubang dekat batu karang dalam laut ni tak pernah putus zikir pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjamin rezeki dia. Dia makan rumput. Saya shift pagi, tadi saya hantarlah breakfast dia. Nanti kan shift petang ada seekor semut lain kawan saya pula. Sebab rumput yang saya bawa tadi tu mesti dah habis tengah hari ke petang. Kan nak makan malam tak ada pula. Semut lain akan datang. Katak tu dia tahu, wahai Nabi Sulaiman. Bila duty dia pukul berapa dia akan sampai. Kawan saya naik, hantar pula. Begitulah kami bergilir-gilir shift pagi dan shift petang. Di hantar rumput pada seekor ulat yang berada dalam satu lubang di dasar laut, di tengah lautan. Menangis Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaan Allah ni, kerajaan yang sangat hebat. Kalau kerajaan Nabi Sulaiman, mana ulat tu rakyat dia tu, ada rakyat yang tak makan. Kalau manusia. Tapi bila kerajaan Allah, itulah. Ya, jadi dijamin rezeki walaupun dasar laut. Duduk saja je ulat tu. Petang hantar. Subhanallah. Kan itu ibu-ibu jangan runsing bak rezeki ni. Jangan bimbang. Syekh Athaullah Al-Iskandari tadi, dalam kitabnya Kitab Hikam, dia menyebut, kamu ni, kata Syekh Athaullah, pening dia kepala. Pagi, petang, siang, malam, hari-hari, bulan-bulan. Mikir macam mana ni, tak cukup ni, macam mana lah kita, susah lah, itu lain. Kamu jadi pening lah. Dia kata sebab kamu mencampuri urusan Allah Ta'ala. Kata Syekh Athaullah, rezeki-rezeki ni urusan Allah. Jangan kamu cross border, melampaui batas. Yang mana bahagian Allah yang jaga, Allah je lah. Yang mu gatal pergi cross border buat apa? Mikir nak atur-atur ni. Usaha, bekerja, buatlah perancangan. Sebenar mutlak Allah yang bagi, bukan kita.
Jadi bila kamu campur urusan tu, itu yang kamu pening. Karena kamu makhluk, kamu bukan Allah. Kata ni Syekh atau Allah tu. Tu ulat dan batu tadi dalam batu karang, ibu-ibu relax. Tapi tu syarat dia zikir yang putus. Ya. Sentiasa ingat Allah. Duduk pada tahap ahli ibadah tadi. Nah itu rezeki dijamin insya-Allah. 6. Mendapatkan pertolongan Allah daripada segala niat buruk jahat musuh. Jadi kalau ada siapa niat jahat, insya-Allah orang yang rapat dengan Allah beriman pun semua ni, Allah lindung dia insya-Allah. 7. Tidak berasa khawatir kerana Allah Ta'ala sentiasa mententeramkan hatinya. Nah, hati tu jadi sakinah. Ya, sakinah tu tenang kan? Hati tu jadi mutmainnah. Tu pun kira tenang juga. Ada ibu hati yang resah, ada. Depression ya, depres, tekanan yang dahsyat. Orang kena tekanan ibu-ibu jangan main. Mula-mula dia murung, senyap, lepas tu tak campur orang. Lepas berapa bulan jumpa mayat tergantung dalam bilik dah. Depression. Tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dengan zikir dia apa semua, dia tak ada rasa tertekan pun. Sebab dia kira semua gerak daripada Allah Qadir Rabbul Jalil. Ibu-ibu carilah buku wali-wali Allah, riwayat hidup para wali. Tengok macam mana dia orang. Tenangnya tu sangat luar biasa. Selamba aja kerana bergantung sungguh dengan Allah. 6. Darjat kemuliaannya terangkat. Dia orang yang hampir dengan Allah, dia diberi kedudukan. Dia pada tahap dia angkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 9. Himmahnya dia angkat oleh Allah hingga puncak. Himmah ni ibu, kita kata dia ni yang main. Ada himmah, ada gah, ada haibah. Himmah ni begini. Kita duduk dalam satu majlis, ramailah 300-400 orang. Tiba-tiba ada seorang tu kita tengok cara dressing dia, cara duduk dia, bercakap dia, muka dia, sebab sikap rambut dia, kita tengok Allah. Semua orang cakap, oi dia ni siapa dia? Itu ada hemah, ada haibah dia. Ada nampak gah dia. Dia berjalan dia orang tengok, satu macam. Dia memang ada orang begitu ibu, dia ada haimah. Jadi kalau kita beramal selalu, Allah bagi hemah ni. Tengok wajah tok-tok guru lah, tok-tok guru pondok. Tua, muda, tapi kalau dia mengajar dia guru pondok, je tengok. Ada hemah. Dia ada haibah dia. 10. Kekayaan hati melebihi kekayaan material. Ini yang paling bagus. Paling payah nak buat. Kita kata kaya jiwa, bukan kaya harta. Dah buanglah harta semua, Ustaz. Jadi apa-apa ke mana? Tak, carilah. Sebanyak mana pun harta yang ada, tapi dia tak terbuai dengan kekayaan. Macam contoh Imam Malik. Kan sampai menangis Imam Syafi'i. Kerana Imam Malik tu guru dia. Dia dapat cerita dari masa tu Imam Malik, ini Imam Syafi'i berada di Khurasan. Daripada Yaman sampai Khurasan. Masa itulah orang balik haji. Bila balik haji dia tanya, ada jumpa tak Imam Malik di Madinah? Tentu orang haji pergi Madinah kan? Jadi kata orang tu ada jumpa. Kaif? Macam mana keadaan guru aku Imam Malik? Hamba Allah ni cerita, ya Allah, dia kata, kebendaan sungguh lidunia, dia kata. Kuda dia ada berpuluh-puluh ekor. Harta benda dia lah, mari, kain, baju, jubah mahal-mahal, selipar segala apa, kasut. Allah, penuh rumah. Meraung Imam Syafi'i. Segera dia pergi ke Madinah, kemudian dia menghadap Imam Malik. Lalu dia menangis, dia mengatakan, apakah yang aku lihat ini, wahai guruku? Apakah dunia telah masuk ke dalam hatimu? Kamu pun pakai jubah, kamin lawa-lawa, cantik-cantik, mahal-mahal. Imam Malik diam, lama dah berhenti, baru dia jawab. Dia kata, tidakkah wahai Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i itu nama Muhammad bin Idris. Allah menyebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Dan semua nikmat yang Allah beri ke kamu, kamu fahaddis. Fahaddis, kalau hadis makna bercakap, ucapan. Jadi fahaddis di sini makna, pakailah ilan Allah bagi nikmat. Mensyukuri itu dengan cara pakai. Mensyukuri nikmat dengan cara makan. Macam-macam lah. Jadi Allah bagi ke saya pakai. Atas apa yang Allah perintah. Saya bukan sombong takabur lupa akhirat. Tak. Yang kedua, wahai Syafi'i. Semua yang kamu tengok ni, tak ada satu pun yang saya beli demi Allah. Saya pun bukan banyak duit sangat. Semua ni anak-anak murid saya bagi. Dah takkan saya nak tolak. Dia seronok ambil berkat Tuan Guru bagi. Kuda yang kamu tengok tu semua daripada Khurasan. Dia Khurasan ni daerah memang banyak ibu-ibu kuda yang cantik-cantik. Bahkan kalau disebutkan Iskandar Dzulqarnain, yang dalam Suratul Kahfi tu, dia tu kudanya itu daripada Khurasan, ibu-ibu. Kuda yang hebat. Ya. Tentera-tentera Mongol yang menyerang Baghdad, kebanyakan kuda mereka pun ambil daripada Khurasan. Memang tangkas sungguh. Jadi kuda yang kamu tengok ni, berpuluh ekor semua daripada Khurasan. Kasut, selipar cantik, semua mahal. Orang bagi, aku simpan situ. Kamu sendiri lihat. Aku tidak pernah berkasut di Madinah ni. Selipar tidak, sandal pun tidak. Aku tidak mau terpijak jasad Nabi yang ada dalam bumi Madinah ni. Dan insya-Allah, wahai Muhammad bin Idris, semua ni, aku dah ada list nama dah aku nak sedekah bagi kat orang semua. Esok tu dia panggil semua, dah habis, kosong rumah. Barulah Imam Syafi'i berasa tenang. Itu orang yang beriman bertakwa, kekayaan hati itu lebih daripada kekayaan harta. Bukan tak nak harta banyak, tapi begitulah. 11, hatinya bersih, sehingga mudah untuk menerima segala ilmu, rahsia dan hikmah. Ilmu ini satu part, satu bab. Rahsia itu dah satu tahap lain. Hikmah itu lagi tinggi, melebihi rahsia lagi. Jadi kita ni pun tahap ilmu tu pun kadang tergelincir juga. Kalau ilmu tu kita dah amal betul-betul, baru datang rahsia Allah buka. Bila rahsia dah terbuka satu-satu, baru datang hikmah. Nah itu. Itu yang ulama-ulama buat kitab hikam tu, hikmah. Jadi ini semua di antara. Kita baru baca 11. Dia daripada 40 kurniaan Allah kepada orang-orang yang mengabdikan diri kepadanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah untuk pagi ini. InsyaAllah, pagi besok, jam 10 pagi, saya akan terbang ke universiti saya di Riau untuk buat pendaftaran pengajian PhD pula. Dia jadi mohon ibu-ibu semua mendoakan saya, ya, agar Allah memberi rahmat dan keberkatan dalam pengajian saya, insya-Allah biiznillah. Dan manalah tahu ibu-ibu kan, kalau ada sesiapa sahabat yang ibu-ibu kenal, sahabiah yang ibu-ibu tahu, mungkin ada nak bagi zakat kan apa, saya bersedia menerima ibu-ibu untuk pembelajaran saya ni. Itu saja, terima kasih semua. Kita tangguh dengan tasbih kifarah, suratul As, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتان والمحن أسرارنا
واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih